Semua kembali dalam siri Tech Sedu Podcast. Hari ini bersama dengan Tuan KA kita, Tuan Khairul Abdullah, dalam siri podcast yang dibuatkan khas oleh Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Dan pada kali ini kita beralih kepada segmen kita yang terakhir. Akhir, betul. Tapi sebenarnya banyak kita nak kupas tadi sebenarnya, Fizri. Banyak. Sebab tu macam Tuan KA cakap, kalau kita berborak macam ni sampai subuh pun tak habis. Tapi okey, untuk segmen yang ketiga ini kita namakan apa yang panas. Panas ke? Kita tengok Macam, apa dia nak upas aku ni. yang cakap, kau yang panas. Macam tu lah. Dah lama tak dengar yang tu. Dah lama tak dengar. Aku yang ni, kau yang panas kan. Okey, untuk segmen ni kita akan tengok apa yang panas dari sudut percukaian di Malaysia ni lah. Okey, macam tadi kita berbalik kepada yang penerangan pada Tuan KA bagi tahu bagaimana lifestyle hidup di Jerman dan sebagainya. Bila mana mereka ni terpaksa membayar cukai hampir 50%. Betul. 50% tinggi tu. So kalau kita tengok realiti ni kat Malaysia ni kan, pembayar cukai kat Malaysia ni kalau dia berada di golongan T20 dan ke atas, kan, sudah pastinya cukai yang mereka kena bayar ni banyak. Tapi apa yang panasnya, kita nak tanya kepada Tuan KA ni kan, sebab bila bayar cukai yang selalunya bila kita bayar cukai yang banyak, sepatutnya kita ni dapatlah membayar, orang kata kalau nak beli nak bayar minyak pun dapat murah lah. Sebab apa? Sebab kita bayar cukai yang mahal. Pandangan Tuan KA. Okey, pandangan. Terus. Okey, dia bukan pandangan ini. Okey, orang kata ini adalah berdasarkan pengalaman juga. Berdasarkan pengalaman. Mungkin saya bercerita tadi berbalik kepada Jerman tadi. Saya pun membayar cukai di sana dan saya rasa walaupun saya tidaklah pembayar cukai yang besar di sana. Sebab waktu tu saya kerja normal saja macam so bayar cukai sikit. Tapi apa yang saya rasa adalah pembayar cukai kita dapat nikmati, kehidupan kita tu dengan adil. Dengan adil tu maksud dia apa orang dapat kita semua dapat. Betul. Apa orang beli harga A kita pun beli harga A. Okey. Cuma kita yang panas sikit. Panas sikit kat Malaysia ni. Bukan cuaca je yang panas. Bukan cuaca je, panas je. Bila kita telah dikategorikan. Kita dikategorikan. Okey, so kita dikategorikan sebagai ada T20, M40, B40 dan sebagainya. Kita faham kategori ni untuk tengok taraf hidup apa dan sebagainya. Tapi bila kategori ni pula kita implementkan kepada benda-benda lain. Contohnya macam yang baru-baru ni kita tahu hujung tahun lepas kita tengok pasal haji. Masing-masing kan haji kan. Haji masuk saja T20 dah tak dapat dah lagi. Tak dapat dah harga tu lah. Tak dapat harga tu dah. Kita nak pergi dengan tabung haji ni, kita nak pergi dengan muassasah tabung haji. Tapi sebab you bayar cukai banyak sangat, kita bagi you harga lagi tinggi. Betul juga lah. Kalau kan? Macam kita panas juga tu. Sepatutnya kita ni dah bayar banyak dah. Bayar banyak. Okey, kita bagilah. Okey ni bayar cukai banyak ni. So kita bagilah. Okey, harga kita tak nak pun rendah pada orang. Kita nak sama dengan orang. Sama dengan orang lain. Adil. Okey. Lepas tu ada urus-urus mengatakan okey nanti nak isi minyak esok yang geng-geng orang yang T20 yang bayar pembayar cukai yang banyak ni nanti. Okey, dia tak boleh kan harga ke, tak boleh dah isi minyak macam ni apa dan sebagainya. Tak boleh ambil 95 kot. Tak boleh ambil 90, kena ambil 97 sahaja. Kan? Dah kalau kereta saya tu memang 95 je, kenapa nak isi 97? Satu. Lepas tu kenapa dia nak tirikan saya? Patutnya dibagi advantage kepada saya. Betul. Macam saya bayar cukai banyak. Okey, bagi advantage. Okey, dia advantage kepada saya sebab ni pembayar cukai yang bagus. Betul. Pembayar cukai yang banyak. Kenapa kita nak bagi dia lagi bayar lebih? Yang ni kita bagilah dia enjoy apa benda yang orang lain enjoy. First privilege lah kan. Sepatutnya. Tapi kita tak minta pun first privilege. Kita nak ada sama macam orang lain. Itu saja. Bukan kata kami pembayar cukai T20, kami nak minyak orang bayar RM2, kami nak bayar 80 sen saja. Tidak. Kita hanya mahu layanan yang adil. Okay? Sebab saya rasa kita nak ini layanan adil ni dah part of reward sebenarnya kepada kita. Reward kepada kita. Macam pelepasan cukai contohnya. Okay, bagi yang T20 hantar anak sekolah private. Dah jimat dah duit kerajaan. Dah hantar sakit-sakit pergi hospital swasta dia jimat kan. Tapi masuk hospital ni kita ada pelepasan cukai. Okay, kita happy walaupun sikit tak banyak pun. Tapi kita happy. Ni macam kita hantar, kita dah ada medical card, kita pergi hospital swasta, kita dapat pelepasan cukai. Lepas tu kita hantar anak ke sekolah sini, ada pelepasan cukai? Tak ada. Ini tak ada. Okay. Betul. So kita tak nak minta kita dilayan lebih baik daripada orang lain. Kita nak cuma seadilnya untuk semua. So saya rasa ini sajalah mungkin yang
ketika saya dengan kawan-kawan lain ataupun semua berbincang ke apa benda semua, antara topik panas yang untuk orang ni, kalau untuk orang yang mungkin bayar sikit-sikit mungkin tak terasa, tapi bagi orang yang bayar ratusan ribu, okey, saya tahu nak ada yang bayar hampir sejuta dan sebagainya kan. So dia rasa makin diperah. Dia ni bukan hari kaya. No, struggle. Rasa macam dipergunakan ke? Nak rasa diperguna tu macam kasar sangat. Tapi macam ada dia ambil advantage lah, macam kan. Rasa macam tak nak rasa dia ambil advantage, rasa macam kurang dihargai. Okey, saya rasa untuk pembayar cukai yang banyak ni, kita kena hargai dia. Sebab dia adalah part orang yang build the country. Betul. Membangun masyarakat, membangun negara dengan duit dia yang banyak kat situ. Betul. Kan. So kita sumbangan dia yang banyak. So kita hargai dia. Hargai dia bukan kita bagi banyak advantage pada dia, tidak. Kita hargai dia dengan bagi kesamarataan. Biarlah kalau orang tu enjoy minyak kuning RM2, dia pun enjoy minyak kuning RM2. Orang dapat PHG dapat dengan RM15,000, dia pun dapat pergi dengan RM15,000. Orang dapat ini, itu saja. Dia orang ni pun tak minta. Walaupun kadang dia orang dapat tu, tapi dia cakap tak apalah, bagilah kuota dia untuk dia boleh pergi sendiri. Tapi bila you dah officially kan? you dah kategorikan ni semua tu, dia rasa kecil hati. Betul juga kan. Dia rasa kecil hati, dia rasa buat apalah aku bayar cukainya, aku bayar banyak lagi. Baiklah aku kona-kona sikit, lagi bawa sana, lagi bawa sini, dia start dah. Dia start dah. Dia rasa dia punya rasa anda hero negara tu, dia tak rasa hero lah. Betul. Lain tu. Bila macam terasa kan, macam kita bayar banyak. Dia macam ni lah, macam penderma darah kan. Yes. Penderma darah kalau dia banyak kan. Dia dapat wad kelas 1, dapat betul, dari segi sudut perubatan lah, disebabkan kan. Macam kalau kita pergi contoh hospital, bayar cukai berapa? Ni first layan dia dulu. Kan. Itu. Ataupun kalau macam Cik kata, kalau macam tak nak layan istimewa pun bagi sama. Semua dapat yang sama kan. Mostly saya bercakap dengan orang yang sebegini, dia tak ada yang pernah nak minta kelebihan tertentu. Dia tak pernah mencarikan. Tapi dia rasa macam kecil hati, rasa macam kita dah bayar banyak kan. Lepas tu yang ni kena lagi mahal, ini tak boleh pada orang, ini lagi mahal pada orang semua kan. Kita hantar anak sekolah ni, lepas tu tak ada pun pelepasan cukai, tak ada ni pun semua. Patutnya mana yang kita jimatkan duit kerajaan, yang kita bagi duit kerajaan, bagi sedikit orang kata ni kan, macam reward sikit pada kita. Okey. Dan kita tak nak banyak pun, yang kita nak adalah kesamarataan dengan sama macam orang lain. Betul. So bila nak diimplementasikan berkenaan dengan orang kata nak bayar nak beli minyak kan, ada T20 ni, you tak bayar, you tak boleh pakai 95, you kena bayar 97. Padahal dia bayar yang cukai lagi banyak kan. Sepatutnya kalau kata kereta tu dah memang 95 lah. Kenapa nak kena 97? Setuju. So kan, kalau ada orang yang dia nampak kereta dia besar, tapi dia beli second hand murah je pun, pergi saya sebab nampak kategori buy kereta ni tak, ni tak boleh, yang ni kena isi je, kena semua. So saya rasa is untuk society wise is you kategori you dah kasta kan, semua ni kataan kasta tu. Kasta ni kita sebenarnya is tidak bagus. Kita nak biar orang sama rata, biar semua orang yang dia kaya dia rasa humble, orang yang susah pun dia rasa tidaklah terlalu bila dia pergi kat situ memang dia dapat ni, in a way orang tengok B40 sebab dia minyak kat situ. Nanti dia buat pula ini lane ni untuk B40 saja. Nanti ada blok-blok pula, ada blok pula, ada kasta ni, blok masyarakat ni kat sini pula. So saya rasa ini satu benda yang kurang bagus untuk bagi pandangan saya. So biar kita hidup dalam kesamarataan, biar yang tinggi boleh rasa dengan rendah, yang rendah boleh rasa tinggi. Menikmati apa hasil apa yang kita sama-sama contribute kepada negara ni, kita sama-sama nikmati dengan adil. Dia punya ayat last tu, nikmati dengan adil. Adil dan sama. Kadang-kadang untuk keharmonian. Kadang-kadang yalah, betul lah. Kadang cukai ni memang tanggungjawab kan. Contohnya kalau basic ni ialah kalau dia say you ada pendapatan yang banyak, you bayar cukai selayaknya, sepatutnya. Kalau macam you ada you gaji tak tinggi, you bayar cukai sepatutnya lah. Betul. Tapi bila mana dari sudut manfaatnya tu, manfaat tu ialah tak boleh you nak kastakan juga manfaat tu. Dah lah you bayar cukai punya you dah kastakan. Bayar macam ni. Tapi manfaat tu you nak kastakan juga. Sepatutnya. Satu isu jugalah, mungkin satu benda yang kita boleh something to ponder lah. Kita nak orang kata apa, at the end of the day
kita nak hidup kita ni kualiti je sebenarnya. Betul. Kita nak orang kata apa, nak bayar cukai dan kita nak menikmati ketenangan hidup kat ni kan. Kerja penat-penat. Betul. Ada orang cakap selalulah kalau pergi kerja penat-penat tu kena bayar tax. Kena baca penat-penat kena bayar tax. Tapi lah kita ni Jabatan Khidmat Korporat ni kita nak mendidik untuk kesedaran ke mana wang cukai tu dibelanjakan. Manfaatnya untuk kesejahteraan negara dan dirasai bersama, itu je key point dia. Saya sebenarnya dah, bila you guys bercakap, saya dah berangan sebenarnya. Nak pergi Jerman. Nanti kita boleh pergi macam nak pergi Jerman. Cuma nak tanya jugalah. Sebab bukan apa, macam yelah, kita sekarang bercakap tentang perbezaan budaya, macam-macam lah untuk dua negara ni. Tapi macam masa Tuan KM, yelah, bayar tu tadi dapat kepada orang-orang yang boleh dikatakan mungkin di negara kita lain konotasinya lah. Di sana macam tadi kata macam unemployed dan semua, sebab kadang-kadang orang unemployed ni bukan sebab dia nak dia apa kata macam tak nak bekerja. Dia nak bekerja tapi mungkin tidak ada yang sesuai dengan dia. Itu satu. Dan keduanya yang macam tadilah yang kata orang-orang yang tertentu tadi yang kata macam apa penagih dadah mungkin ataupun yang ada yang memilih jalan yang tak berapa ni tu tapi masih lagi diberi allowance. Apa perasaan Tuan KA? Tadi macam itulah saya cakap dulu. Mula-mula bila kita kita kata sebahagian duit kita pergi kat situ. Okey. Of course lah kita tak boleh nak arah okey cukai aku bayar dekat sini saja. Tak boleh kan. Dia nak agih macam mana tu. Tapi bila kita fikir secara apa dia punya benefit dia pada situ. So saya rasa saya jadi tak ada masalah sebab saya okey. Saya boleh pergi. Okey, nak cerita daripada rumah saya nak pergi masjid. Saya paling cepat saya kena lalu red light area. Okay, red light kalau boleh tengok red light. Kalau red light ni kalau saya biasa dengar term red light, kalau pergi bandar-bandar mana pun seluruh dunia dia ada red light area. Red light area ni adalah Okey. Dah tangkap. Ini kawasan-kawasan yang kawasan orang kata panas. Kawasan panas, kawasan yang penuh dengan aktiviti maksiat. Aktiviti maksiat lah. Dia penagih dadah, dia apa segalanya kat situ. Saya dulu ya Allah, saya nampak je orang berkumpul di isap dadah tu. Aku lambat ni. Takutnya. Tapi bila pergi profesional dia orang ni. Profesional okey. Dia isap dadah, dia tak kacau siapa-siapa. Dalam dunia dia je. Dia pergi, kita tengok dia tengah dia patut ambil sudu kan, semua kan, ambil jarum semua. Kita pergi dia sebelah dia, tak ada apa. Pergi sana dia tak ada kat sana. Ambil pisau nak ragut kita semua. Tak ada. So dia dalam kawasan tu saja. So polis datang masuk, polis pergi sebelah dia tengok dia isap dadah semua kan. Tak apa. You do what you do. Jangan kacau orang. So you kacau orang, you menjerit-jerit whatever, ambil. Tapi kalau you duduk tergolek kat situ whatever, tak kacau orang, tak ada. Dia ada kedai jual dadah. Legal. So dia dapat duit pergi cocok, dia pergi dadah, so tak ada ni bang tembak berebut kawasan jual dadah semua, tak ada. Berapa nak pergi beli dekat orang tu kan, kedai ada. Lagi murah subsidize. Safe side ni itulah kita nampak. Safe side dia dekat situ. And then of course bayar cukai ni kita rasa benefit. Benefit dia apa? Anak lahir saja, anak dapat allowance 220 euro. Anak dapat allowance sampai umur dia 21 tahun. 21 tahun. Setiap bulan. Seorang, bukan satu keluarga Seorang anak. Maksudnya RM220 lah kalau kat Malaysia. Macam tu dia. Okey, dapat. Sampailah dia sampai universiti, sampai 21 tahun, tapi 21, 22, 23, 24, 25 tu dia masih di universiti, dia sambung sampai 25 maksimum. Okey. Dapat. Maksimum 25. Mak dapat allowance ibu, ayah dapat allowance ayah. Sehingga maksud saya ada asing. Asing bukan satu yang dia dapat ni. Asing-asing setiap seorang dapat lah. Lepas tu mak tadi decide sebab dia galakkan untuk orang yang beranak ambil cuti maksimum 3 tahun. Ni apa paternity leave. Paternity leave ni, paternity leave ni boleh ambil seorang, boleh ambil dua-dua orang. Okey, dalam you ambil minimum 3 month ke 6 month. Yang tu majikan bayar gaji lagi. Lepas tu kalau you opt untuk masih bercuti sebab dia nak galakkan first 3 years tu anak menyusu, anak apa semua tu dengan ibu. Sampai macam tu dia fikir sebab dia tahu untuk kemenjadian seorang manusia tu, okey, anak mesti dibesarkan oleh seorang dengan parents dengan ni yang ni. So dia sanggup bayar. So bila kata selepas tak silap saya 6 bulan kot. Lepas tu gaji majikan akan stop bayar gaji. Dan government take over akan bayar 60% of dia punya last salary yang take over salary dia tu.
government akan bayar. Through insurance ke tu apa, dia akan bayar. 60% tu pun 67%. Okey. Okay, akan dapat. So, kenapa saya nak komplain bayar cukai? betul. Nampak? Tadi kita cakap pasal benda panas kan. Kan? Tapi kenapa saya balik kepada benda ni? Sebab dia macam ni tahu. Apabila kita setiap daripada level setiap lapisan masyarakat memahami tanggungjawab mereka, walaupun perkelasan B40 ke, perkelasan M40 ke, apatah lagi T20. Sebab apabila semua menjalankan peranan masing-masing, insya-Allah kita di sini pun boleh melaksanakan benda Yes. tu. Oh, dah macam Kan, tapi saya nak bagi tahu tadi, yang dapat allowance anak, allowance mak, allowance apa benda semua, dia tak kira lah kau T20 kau semua dapat Semua sama dapat, adil. nampak? Semua dapat sama adil. So itu yang kita nak adil kepada pembayar cukai. Pembayar cukai, kepada yang tak bayar cukai, kepada yang bayar cukai tinggi, kepada yang cukai, kepada semua kita nak adil. Kalau kita bagi adil semua kepada 100 orang, bagilah semua 100 orang. Okey, kalau kita adil untuk setiap anak lahir diberikan kemudahan ini, dapatlah semua kemudahan itu untuk anak dan sebagainya. So best kan? Terkejut jugalah. Tak, sebab itu kata sebab sekarang kita ke arah, saya nampak sekarang alhamdulillah semua orang dah banyak sebenarnya, mereka dah ada kesedaran. Orang kata dari segi sudut percukaian ke ataupun tanggungjawab masing-masing kepada negara. Nampak dah, kita dah nampak peningkatan Betul. tu, dan juga daripada tulisan-tulisan tu pun nampak sosio budaya kita pun dah agak berbeza sekarang. Betul. Saya rasa sekarang ni pun kalau pergi ke kita panggil tu banyak jugalah, kalau kita pergi ke fast food punya kedai, dah nampak. kalau tak nampak angkat dah. tu agak macam kita rasa macam kenapa macam tu kan. So sekarang ni alhamdulillah semua tu ke arah tu. Jadi sebenarnya peranan kita, setiap daripada kita, setiap individu ada peranan masing-masing untuk menunaikan tanggungjawab dan juga amanah kepada negara. Bukan saja Jerman tau, banyak lagi negara luar sebenarnya. Betul. Yang menawarkan, sebab dari segi yang penting yang bila bercerita tadi yang saya rasa sangat menarik adalah dari segi crime rate. Sebab apabila kita pergi mana, betul, Malaysia alhamdulillah boleh dikatakan kita pergi mana pun kita okey kan. Maknanya masih lagi rasa selamat itu. Tetapi ada juga kadang-kala rasa orang kata dari segi security kita agak betul. Baik berjaga-jagalah. Sebenarnya itu. Tapi bila bercerita tadi macam apabila kelompok-kelompok tertentu yang mereka dapat apa mereka nak, kan? Mereka takkan kacau. So dari sudut security dan juga safety tu ada di situlah. Itu pandangan saya lah. Dia macam cakap tadi lah, apa dia punya law of apa benda tu. Once dia punya basic needs tu you fulfill. Basic need. Okay, basic needs you fulfill. Okay, dia ada cukup makan, dia ada itu, dia dapat needs dia. So benda-benda yang lain-lain tu banyak benda yang boleh diselesaikan. So jadi untuk kita make sure semua orang ada basic need semua tu, part of it is cukai lah untuk membantu dan sebagainya. So walaupun saya cakap tadi apa itu ini dan sebagainya, dan saya tetap hasrat. Kan, saya rasa bukan seorang je, ramai yang berhasrat benda yang sama. Saya pun masih bercakap dengan kawan-kawan, saya menasihati staff-staff saya, saya menasihati tim-tim saya untuk dalam bisnes semua. First thing, declare your cukai. Walaupun you tak kena bayar, you kena buat sewa, but cukai, this is part of our life as a human being. You tak pergilah negara mana pun, you nak duduk negara mana pun, cukai, dua benda lah, cukai dengan mati, you tak dapat elak kan. Itu ayat yang glamour lah tu. Yang glamour lah kan, cukai, tak boleh nak lari. So buat cukai. Saya pernah duduk di Jepun, saya pernah duduk bekerja di Thailand, saya pernah bekerja di ini, tapi yang lain-lain ni saya tak rasa dengan cukai sebab saya bekerja tak lama. Macam saya di Jerman sampai 5 tahun. Kan, tapi saya nampak lah ini cukai ni lah part of kita, tanggungjawab kita. So mudah-mudahan kita semua lebih cakna kan, lebih tahu, dan saya pun berharap LHDN akan lebih gigih lagi educate masyarakat, lebih terbuka dalam menunjukkan ke mana perbelanjaan ni. Cukai tu pergi. Mana cukai dia pergi kan. Kalau kita buat dalam bentuk macam-macam ni kan. Dalam this year sebanyak ni belanjakan untuk ni. Jadi kita tahu, duit aku ni pergi separuh kat situ, pergi kat sini, kat sini. So kita akan rasa seronok. Sebagai orang yang membayar ni kan, menyumbang itu ayatnya betulnya. Yang menyumbang ni kita tahu, duit kita ni sebab kalau kita tahu duit kita ni ada buat jalan tu, kita insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi pahala aku sikit ni, duit aku ni ada jugalah buat jalan, ada buat bangunan itu, ada buat ini dan sebagainya kan, dan untuk kemudahan masyarakat. So insya-Allah mudah-mudahan LHDN lebih giat lagi memberi apa orang kata
ilmu atau memberi pendedahan kepada masyarakat, dan sesi-sesi macam ni saya amat gembira lah sekiranya diteruskan dengan orang-orang yang lain yang lebih banyak pengalaman sebagainya untuk berkongsi agar masyarakat dekat luar boleh faham dengan jelas tanggungjawab masing-masing. Saya orang kata menyambut baiklah apa yang dinyatakan oleh Tuan KA tadi. Bukan apalah sebab di sudut kita memang kita berusaha sebaiknya untuk menyampaikan. Tapi kita juga memerlukan maklum balas. Dalam sesi macam ni lah kan. Kita perlukan maklum balas, kita perlukan feedback. Ada kala macam orang kata tadi lah, kita pun ambil maklum berkenaan dengan ketidakseimbangan tersebut. Tetapi apabila ketidakseimbangan tersebut mungkin berlaku atas beberapa faktor yang kita pun tak minat elak. Kita tak minat elak. Tapi betul, hasrat-hasrat sebegini pun bukan kami tak dengar. Kami ada dengar, kami faham semua. Dan juga orang kata atas autoriti masing-masing, kita akan cuba yang sedaya upaya, kita cuba yang terbaik kita untuk membuat yang terbaik. Tapi kita pun harap juga anda semua di luar sana pun sama-sama jalankan tanggungjawab, sama-sama jalankan amanah, sama-sama kita membangunkan Malaysia. Oh gitu. Nak tutup dah ke ni? Tutup dah. Dengar production macam okey. Dah bagi gitu. Alright. Itulah tadi perkongsian kita bersama dengan Tuan Khairul Abdullah dalam siri podcast pada hari ini. Sememangnya perkongsian beginilah yang kita harapkan daripada terutamanya daripada kita punya rakan strategik. Sebab pemilihan mereka ni bukan calang-calang sebenarnya. Dan kita harapkan agar sesi pada hari ini yang kita jalankan dengan adanya Tuan KA sebagai rakan strategik kita mampu membuka mata rakyat di luar sana bahawa cukai ini merupakan salah satu tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Dan juga kita telah bawakan juga tadi perbandingan bagaimana cukai di Germany dan juga di Malaysia. At the end of the day, dia punya lah untuk kemakmuran negara itu sendiri. Betul Fizri. Dan mungkin impak tu kita tak nampak lagi buat masa sekarang. Aku kata sedikit-sedikit dah nampak. Sedikit-sedikit industri atau sektor kita dah cuba ataupun sedang berjalan dan juga telah berjalan. Tapi tadi feedback tu mana tahu akan datang kan. Bayar satu benda insurans lepas ni. Sebab Tuan KA pun memang ada berkenaan dengan medical card dan takaful semua insurans. Jadi maksudnya itu kepakaran Tuan Khairul lah. Jadi orang kata benda-benda macam ni insya-Allah lah orang kata kalau kata kita sama-sama ni kita boleh ni lah. Saya sukalah podcast hari ni. Sembang lagi dia. Dan juga kepada follower-follower kita di TikTok, Facebook, YouTube, Insta, walaupun anda berada di posisi mana pun, bekerja di mana pun, jangan lupa untuk melaksanakan tanggungjawab anda sebagai pembayar cukai. Betul. Dan mungkin orang kata untuk yang akhir ni kita menyeru semua jugalah. Macam mana kita nyatakan daripada awal tadi, sesi podcast ni dan juga dengan rakan-rakan strategik kita yang lain juga boleh ditonton melalui social media kita. Yang kalau full version ada di YouTube. Dan kita juga ada keratan-keratan di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok Hasil Malaysia. Tuan Khairul, mungkin ada hari ni kita dapat follower baru ke? Promote lah sikit. Follow lah saya. Follow lah saya. Follow saya dekat Facebook Khairul Abdullah. Type je Khairul Abdullah tu, insya-Allah dah nampak lah muka saya ni kan. Dan boleh follow. Dan di Instagram juga kalau siapa yang suka-suka nak tengok makanan resepi, tak ada idea nak masak apa untuk anak ke, untuk suami ke, untuk isteri ke, boleh follow Instagram saya. My name is Khairul. Betul. Nama selain sikit lah. My name is Khairul. Silap lain sikit. Lepas tu di TikTok ni kalau suka-suka gadget, boleh pergi dekat TikTok saya. Cari Super Daddy. Dia claim seorang Super Daddy ya. Okey, jadi itu saja mungkin Fizri. Ya, saya rasa untuk setakat itu sajalah kita punya podcast kita bersama dengan Tuan Khairul Abdullah pada hari ini, dan kita harapkan agar sesi pengkongsian kita ni santai, orang kata apa, walaupun santai tapi sampai. Santai tapi sampailah. Okey. Saya rasa itu saja buat masa. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan KA yang sudi hadir bersama kita untuk sesi podcast pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan berkolaborasi lagi di next event kita lah. Nak tahu kita jemput lagi bukan saya pasal Jerman dah, mungkin lain lah lepas ni. Mungkin lepas ni saya nak PN lah, nak pergi Jerman macam mana. Pergi Jerman. Okey, kita jumpa pada edisi akan datang. Macam biasa, jangan lupa follow social media kami, dan kita jumpa lagi. Saya Jun Elias dan juga rakan saya Fizri Mak Fauzi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Bye-bye.